Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita sambung lagi persamaan linear serentak. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita tengok seterusnya persamaan linear untuk anak-anak Abah semua. Satu lagi Abah nak habiskan tajuk persamaan linear ini untuk mendapatkan 4 markah ataupun 5 markah lagi. Okey, satu rakaman itu kita buat dengan kaedah metrik. Okey, yang ni soalan yang sama. Abah ambil soalan yang sama sebab yang penting bukan soalan, yang penting penyelesaian supaya kita faham. Dan next rakaman Abah akan buat juga soalan-soalan yang lain lah. Kita pilih soalan-soalan yang lain. Okey, kita tengok soalan seterusnya, soalan yang sama rakaman yang lepas tu. Okey, soalan ini soalan nombor 11 juga tapi dengan kaedah yang lain. Okey, tengok satu kuis mengandungi 25 soalan dan jumlah 150 markah. Kuis ini terdiri pada 2 bahagian, di mana bahagian A mengandungi soalan objektif yang memberi 3 markah setiap satu, dan bahagian B mempunyai soalan struktur pendek yang memberi 8 markah setiap satu. Tulis 2 persamaan linear serentak untuk mewakilinya. Seterusnya dengan menggunakan kaedah metrik tanpa. Ini soalan ini tanpa, dia akan bagi macam tu. Duduk pada soalan. Sini Abah tambah soalan yang sama tanpa. Itu maksud tanpa. Tanpa ni tidak boleh kaedah metrik. Jadi soalan ini kalau dia bagi soalan macam ni, kita tidak boleh menggunakan kaedah metrik. Itu maksudnya. Kalau kita buat dengan kaedah metrik, salah lah. Salah, tak boleh. Kita mesti menggunakan kaedah lain. So, yang ambil matematik tambah, dia boleh buat dengan kaedah penggantian. Kaedah penggantian pun boleh. Satu lagi kaedah penghapusan. Jadi yang kelas tak ambil matematik tambahan, cukup sekadar menggunakan kaedah penghapusan. Ingat, cukup dengan kaedah penghapusan. Tanpa, dia ada 2 Jadi untuk soalan ini kita menggunakan kaedah penghapusan. Kaedah penghapusan. Ini kita tengok kaedah penghapusan macam mana. Kaedah penggantian yang ambil matematik tambah kita abaikan dulu. Yang ni untuk anak-anak bah yang tidak boleh kuasai. Macam peperiksaan baru ni, percubaan ramai lagi yang tak boleh kuasai. Tengok step by step macam mana kita nak skor. Abah dah buat persamaan garis lurus, dah buat persamaan linear kaedah metrik, masuk yang ni pula kaedah penghapusan. Berapa soalan dah? Harap boleh kuasai dalam PKPB ni. Okey, jadi kita dapatlah. Contoh dia suruh tulis 2 persamaan. So kita dah buat dalam siri yang lepas. Okey, setiap kuis mengandung, so kita ambil bahagian A itu sebagai X. So X tambah bahagian A, bahagian B ialah Y. Jumlah soalan tambah bahagian A dan bahagian B ini ialah jumlah soalan 25 markah. Itu dapat persamaan 1. Kita kena keluar dulu untuk A, persamaan linear itu. So yang kedua kita nak berbicara tentang markah pula. Berapa markah bahagian A? 3 markah setiap soalan, 3X. Yang satu soalan ni satu kita darab 3X. Bahagian B berapa soalan? Berapa markah? 8 markah. 8 darab Y untuk bahagian B. So tambah 2 ni dia dapat markah 150. Kan baru nampak dia punya penyelesaian kan untuk dapat persamaan linear serentak tu kan. Untuk persamaan linear serentak tu. Alright. Okey. Seterusnya, kita nak buat macam mana? So ingat, kita nak menyelesaikan kaedah penghapusan, kita mesti pilih yang mana kita nak hapuskan dulu. Sama ada X ataupun Y. Itu terpulang.
Jadi sebelum kita nak hapuskan, nak pilih X ataupun Y, kita tengok pada persamaan. Sebab kita nak darab, seumpama kita nak darab macam ni, 1/2 tambah 1/3 kan, sama dengan berapa pecahan. Yang ni kita darab silang kan. Ni darab 3, atas pun darab 3, yang ni darab 2, untuk sama penyebut dia supaya menjadi 6. Begitu juga dengan yang ni. Begitu juga dengan konsep pecahan itu. So, kalau kita nak suruh samakan, sama ada nak samakan 8 ataupun nak sama dengan X. So, kalau kita nak hapuskan X, kita kena pilih X sebab kita tak perlu darab dengan sifar yang besar. Kita pilih X, kita hapuskan X lah kan. Tengok contoh, kita hapuskan X. So, persamaan ini untuk samakan dengan persamaan 3X ini, kita darab dengan berapa? So, kita darab dengan 3. Ingat, darab dengan 3. So, persamaan ini semua darab dengan 3. Y pun darab dengan 3. 25 pun darab 3. Daripada situ, kita darab. So, 3 darab X, kita dapat 3X. Kan? Dapat 3X. Lepas tu, positif-positif lah. Kalau negatif-negatif. Tambah kan? So, Y darab 3, 3 Y. Ini tak faham 3 Y darab 3, ada yang tulis Y3. Tulis perkali dulu baru abjad. Baru kena kan, takkan nak sebut X3. Biasa orang tak sebut, orang sebut 3X, 3Y. Tu kena faham tu kan. So yang ni 25 darab 3. Jangan duk congak kalau kita tak kerti. Kalkulator ada. Tekan kalkulator. Clear tak di? Clear dulu kalkulator tadi kalau kita yang guna. So 3 darab 25. 3 darab 25. Okey, 75. So sini dapat 75. Salin saja. Yang di bawah ni kena salin. Sebab kita tidak sentuh dia. Kita tidak darab dengan apa-apa. Kalau macam tadi, dua-dua kena darab kan, untuk samakan. Yang ni tak payah dua-dua sebab kita ikut 3 je. Hanya persamaan pertama saja kita darab 3. Yang ni tak payah sentuh lah. Tak payah darab. Kecuali yang ni pun tak sama, tak ada sifar yang boleh ikut dia. Barulah kita 2 kali darab. Persamaan pertama pun kita darab dengan sifar. Persamaan kedua pun kita darab dengan sifar. Yang ni tak payah. So yang ni salin sahaja. 3X tambah 8 Y sama dengan 150. Salin saja persamaan 2 ni. Just saling sahaja kan. Yang ni semua darab 3. Okey. Untuk menyelesaikan kaedah ini, kaedah penghapusan, maka kita hapuskan 3 ni sebab dia sama. So kita nak hapuskan ni ada 2 sahaja formula dia. Ada 2 operasi, bukan 2 operasi. Iaitu sama ada operasi tambah ataupun operasi tolak. Kalau 3 macam ni nak tambahkan tolak. Kalau tambah 6X tak selesai. Kita nak hapuskan biar habis. So automatically kita nampak di sini. Kita ambil penyelesaiannya ialah operasi tolak. So tolak. Kena tolak yang ni, tolak yang ni. Yang ni tolak. Sama dia. Jangan duk tolak yang lain. Ada yang tak reti lagi. Tak faham untuk menolak. So yang ni habis 3 tolak 3X. Habislah dia kan. So yang ni 3Y tolak 8Y. Duit ada RM3. Hutang kita ada RM8. Katalah ringgit. So kita masih berhutang. Tu. Kalau tak erti sangat, just tekan kalkulator sahaja kan. So 3 tolak 8. Dia dapat negatif 5. 3 tolak 8 negatif 5 apa? RM5. Y lah. 5Y. Yang ni dah habis X. Lepas tu sama dengan tekan kalkulator. 75 tolak 150. Tolak sama dia. Cara nak tolak. Kita dah buat penolakan ini dalam kertas 2 kan. Yang kita nak cari garis lurus tu. Graf tu. Graf ramai yang boleh buat. Maka yang ni tak ada masalah. Kenapa nak pening-pening kan? Itu kaedah penghapusan juga dalam graf itu. Yang ni sepatutnya kita boleh. So 75 tolak 150. Sama dengan negatif 75. So, kita dapat negatif 75. Habis satu. So, kita nak cari apa ni? Kita nak cari Y.
So negatif 75 tambah 5 macam tu kan. 5 ni bawa sini, tambah 5. Salah, ada yang buat tambah 5. Astagfirullahalazim. Faham kan? Yang ni bukan tolak, ini sekali ni kan. Ada yang pelajar masih lagi, Allahu Akbar kan. Tengok betul-betul abah buat tu. Yang ni di darab. Bila darab, kita bawa ke sini jadi bahagi. Ingat yang tu je. Negatif tetap negatif lah. Negatif 5. Jangan pergi tambah ni. Baca cakap kalau negatif jadi positif. Itu yang melibatkan operasi tambah. Yang ni darab ni. Ni darab. Bila darab jadi bahagi, ya tekan kalkulator saja. So kita sudah tahu negatif-negatif jadi positif kan. Ada tak reti sangat, tekan negatif 75 bahagi, tekan negatif 5, tekan macam tu. So kita dapat 15 solid, tak ada negatif dah. So 75 bagi 5 kita dapat 15. So kita dapat Y15. Tak habis di situ tak habis di situ. Tak habis di situ. Tak habis di situ tak habis di situ. Kena cari pula nilai X. Nak ambil nilai X di mana? Sama ada persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Ni sama kan? Kita ambil yang mudah lah. Ni persamaan yang mudah ni.